Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'un al ummati wa farij 'anna al humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kita muliakan para habaib, para ahli baik, ahli keluarga Nabi, ahli baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala di mana sahaja kita berada. Dan insya-Allah pada malam ini Ustaz minta maaf agak kelewatan sedikit kerana sekarang kita sudah kuliah di luar. Jadi selepas kuliah maghrib tu agak balik lewat sedikit. Namun Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk kita sama-sama membaca kitab hikam dalam pengajian kita bicara ilmu, kitab hikam. InsyaAllah kita sampai pada muka surat yang ke-49. Yang ke-49. Kata muallif, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi muka surat 49 kata muallif, idza ra'aita 'abdan aqamahu Allahu biwujudihi al-awradi wa adamahu 'alaiha ma'a tuli imdadi fala tastahkiranna ma mana'ahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi sima 'arifina wa bahjatil muhibbina falawla waridun ma kana wirduhu. Maksudnya, apabila telah engkau lihat akan seorang hamba telah mendirikan Allah Ta'ala akan dia dengan mengerjakan segala aurat, iaitu mentertibkan segala amal dengan sekira-kira segala waktunya dan segala halnya, dan mengekalkan Allah Ta'ala akan dia atasnya, serta berlanjutan segala tulung seperti meluaskan rezekinya, maka jangan engkau hinakan akan yang telah dianugerahkan oleh Tuhannya akan dia, kerana bahawasanya engkau itu tiada engkau lihat atasnya alamat, yakni tanda segala orang yang arif, dan tiada kebajikan segala orang yang kasih akan Allah Ta'ala. Maka jikalau tiada warid ilahi, nescaya tiada hasil warid itu. Matanya agak panjang sedikit. Maka untuk kita memahami apakah yang dikatakan oleh pengarang kitab kita ini, maka Ustaz cuba membaca satu persatu. Iza ra'aita abdan, apabila kamu melihat seorang hamba tadi, aqamahullahu biwujudihil al-awradu, kamu melihat Allah Ta'ala mendatangkan seorang hamba itu ada amalan wirid, ada aurat yang diamalkannya tadi, iaitu mentertibkan segala amal, yakni aurat itu wirid tadi,
Wirid itu mufrad satu, jamak jadi aurat. Kalau seandainya apabila engkau melihat seorang hamba Allah Ta'ala itu, dia mengerjakan wirid ataupun aurat, wirid atau dipanggil aurat, iaitu dia tertibkan amal dia dengan sekira-kira segala waktu, dengan ditetapkan waktunya dan segala hal ada ke atas keadaan dia tadi. Maka kita tengok satu orang hamba Allah tadi, dia amal wirid sama, ada amalan yang berterusan. Boleh jadi pada waktu-waktu yang tertentu. Setiap pagi dia amalkan ini, setiap tengah hari dia amalkan ini, petang dia amalkan ini. Ataupun dalam segala hal, ketika dia senang, dia kaya, dia susah, dia susah, dia senang, dia sakit, dia sihat, dia amalkan. Dan mengekalkan Allah Ta'ala akan dia. Dan dia terus beramal dengan tu tadi. Sama ada amalan tadi dia selalu pergi balik, pergi ulang alik masjid. Atasnya serta berlanjutan segala tolong, dan Allah Ta'ala beri pula, ditambah lagi dengan pertolongan Allah seperti diluaskan rezeki. Maka jangan engkau hinakan akan dia, jangan engkau hina, jangan engkau pandang rendah akan dia, yang telah dianugerahkan oleh Allah akan dia sesuatu yang Allah Ta'ala anugerahkan. Dia boleh beramal, dia boleh beramal itu, jangan kamu memandang rendah, kerana bahasanya engkau itu tiada engkau lihat atasnya alamat segala orang yang arif. Kerana apa kamu memandang rendah? Kerana kamu tengok tak ada tanda-tanda dia ni seorang yang arif. Arif billah, orang yang betul-betul kenal Allah. Dia sekadar orang biasa saja beramal dengan amalan dia tertentu tadi, maka jangan muka pandang rendah. Maknanya kamu tengok dia, Allah dia ni pergi surah sama, pergi masjid sama, tapi gitu saja keadaan dia. Tak ada tanda-tanda dia jadi wali, tak ada tanda-tanda dia ni orang yang arif billah. Dan tiada kebajikan segala orang yang kasih akan Allah Ta'ala. Dan kamu tengok, maknanya kedudukan dia tidaklah maknanya mendapat ramai kasih sayang, kasih daripada orang, ataupun tak dapat maknanya sokongan, ataupun dikata tiada kebajikan bagi segala orang yang kasih akan Allah, orang-orang yang kasih pada Allah Ta'ala, ataupun dikatakan bahawa tak ada ambil tumpuan, orang tak tumpu pada dia, orang tak cakna ke dia. Nampak dia amal wirid tapi tak masyhur, tak dapat pandangan orang, ataupun orang tak tengok dia ni sebagai orang yang banyak kebajikan. Maka kamu jangan pandang rendah. Kalau orang dah suka berzikir, orang suka pergi masjid, kamu jangan pandang rendah pada dia. Kerana maka jikalau tiada warid ilahi, nascaya tiada hasil warid padanya. Seandainya tiada warid ilahi, nascaya tiada hasil warid itu. Kalaulah tidak ada pertolongan Allah, tidak ada pertolongan Allah yang dia ulang alik masjid, dia boleh beramal tadi, nascaya tidak akan mampu dia melakukan wirid itu. Okey, maksud dia begini. Untuk bagi faham lagi, baik, seandainya kamu melihat satu orang ni, kita tengok dia ulang balik ke masjid, pergi ke masjid. Tetapi kita tengok dia pergi ke masjid, sepanjang dia pergi masjid, kita tengok dia ni sebagai orang biasa saja. Tak bertambah kesalehan dia, tak nampak dia semakin tinggi kedudukan dia. Dia hanya seperti biasa daripada dulu sampai sekarang. Hanya dia jenis orang tak sentiasa pergi ke surau, ataupun sentiasa berzikir, ataupun sentiasa baca Quran. Tapi walaupun kita tengok dia sentiasa baca Quran, berzikir, pergi majlis ilmu, pergi bawa kitab, pergi mari, kita tengok dia punya perubahan, tak nampak dia jadi seperti orang yang soleh. Tidak nampak sebagaimana dia ini orang yang nak dekat dengan Allah. Nampak dia seperti orang biasa saja. Pendek kata gok, ulang alik masjid dulu sampai sekarang gitu saja, macam tak ada perubahan mana. Gitu. Maka jangan kamu pandang rendah kepada orang yang buat ibadat. Jangan pandang rendah orang yang pergi ke masjid itu, sudah baik dah dia.
Orang yang belajar Quran itu sudah baik. Masalah dia berubah, tak berubah, itu hak Allah. Allah yang beri perubahan pada dia. Kita bukan tugas kita. Maknanya memandang rendah kepada orang yang telah melakukan kebaikan. Jadi seandainya kamu melihat orang itu ada wirid, ada aurat, nanti Ustaz akan terangkan apa yang dimasukkan wirid aurat tadi, dan kamu melihat dia bahawa dia ini tidak ada peningkatan ataupun tidak ada tanda-tanda sima al-arifin, tanda-tanda orang arif billah, tanda-tanda orang yang orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mana tanda-tanda dia ni seorang wali Allah, nampak dia seperti orang biasa saja. Ingat, selagi mana orang itu melakukan kebaikan, kamu tidak boleh memandang rendah kepada dia. Walaupun kita tengok dia pergi ke masjid tidak ada perubahan, tetapi kita tidak boleh memandang rendah. Kerana apa? Dia pergi ke masjid itu, tidakkah itu dah mendapat pertolongan Allah Ta'ala? Masalah dia menjadi semakin, dia nak menjadi dia kedudukan dia itu semakin tinggi, semakin itu serah kepada Allah. Apapun tugas kita ini, jangan memandang rendah kepada orang yang sudah melakukan ibadat. Maka di sini yang pertama, dikatakan bahawa maknanya disuruh kita sentiasa amalkan wirid. Amalkan wirid, dan bagi orang yang amalkan wirid itu disuruh kita istiqamah di dalam amal. Adapun perubahan yang berlaku itu kita serah kepada Allah. Maka manusia ini ada dua golongan yang melakukan amal. Orang yang melakukan amal ini dikatakan orang yang terpilih di sisi Allah. Ini ada dua golongan. Satu dipanggil abrar. Abrar ni alif ra alif ra. Abrar ni ataupun abrar. Orang-orang abrar ini orang yang dia ini orang yang taat, orang yang taat melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang abrar ni, orang yang melakukan kebaikan. Tetapi hatinya masih lagi, ataupun dia masih lagi memikirkan tentang kepentingan dunia. Namun kepentingan dunia itu tidak menghalang dia melakukan ibadat kepada Allah. Yakni golongan abrar adalah golongan yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini maknanya menjalankan ibadat kepada Allah dan inginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Namun dia masih lagi memikirkan tentang kehidupan dunia. Maknanya apa? Orang ini masih lagi terpaut dengan dunia, tetapi dunia tidak menghalang dia ibadat. Macam kita katakan bahawa orang tu pergi kerja siang hari, kemudian sibuk-sibuk kerja, malam dia ibadat. Maka ini dipanggil orang abrar. Orang abrar ni maknanya orang-orang yang melakukan kebaikan, tetapi masih lagi memikirkan kehidupan dunia. Itu dipanggil abrar. Yang kedua dipanggil muqarrabin. Muqarrabin ini adalah orang yang telah membebaskan dirinya daripada dunia. Bukan tak ada dunia, bukan tak kerja dunia, tak ada fikir dunia. Abrar masih lagi fikir dunia, tetapi kesibukan ibadat. Orang muqarrabin adalah orang yang telah membebaskan dirinya daripada kepentingan dunia. Dalam waktu yang sama, dia rajin beribadat untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Maka golongan abrar ini dipanggil abid, orang ahli ibadat. Abid, dan dipanggil abid ahli ibadat, dan juga zahid. Abid lagi zahid. Ini abrar. Kuat beribadat, taat beribadat, tapi hati masih lagi memikir dunia, namun dunia tidak menghalang dia beribadat. Itu abrar. Satu lagi muqarrabin. Muqarrabin tak ada fikir langsung ke dunia, fikir kepada akhirat, mencari keredaan Allah Ta'ala. Ini dipanggil al-arif, al-arifin wal muhibbin.
Orang yang mencintai Allah dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini dua golongan. Golongan abrar dengan golongan muqarrabin. Kedua-dua golongan sibuk pada ibadat. Hanya satu lagi, dia masih lagi memikir dunia, tetapi dunia tak mampu nak menghalang dia beribadat. Tetapi muqarrabin sudah tidak langsung lagi memikirkan tentang dunia. Dia berjaya membebaskan diri pada dunia dan dia rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang ahli taat. Namun ada orang yang tak mencapai abrar, tak mencapai lagi muqarrabin, tapi dia hanya taat. Dia hanya melakukan ketaatan saja. Dia buat ketaatan, dia pergi ke masjid, dia pergi ke masjid, dia beribadat. Namun orang yang macam ini, selagi mana kamu melihat bahawa orang ini duduk dalam ibadat, sama ada dia sentiasa sering pergi majlis ilmu, ataupun dia sering maknanya baca Quran, ataupun dia sering maknanya berzikir dan seumpamanya, jangan memandang rendah kepada mereka itu. Maka dikatakan bahawa seseorang hamba itu mesti dia ini dalam keadaan maknanya terus mengamalkan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang diambil amal wirid ini bermakna Allah telah memberi kepada dia kebaikan, memberi dia kepada kebaikan. Jadi ingat, orang tu tak ada kebaikan di sisi Allah selagi mana dia mengamalkan wirid itu tadi. Aurat. Okey, ustaz kata wirid itu, apakah yang dikatakan wirid yang dimasukkan dalam matan ini? Baik, wirid itu adalah boleh ambil catatan sikit untuk tu. Wirid itu adalah amalan yang dilakukan secara berterusan. Amalan yang dilakukan secara berterusan dengan ditetapkan masanya dan juga kadar dia. Dan amalan yang dimasukkan itu adalah amalan sunat. Kalau amalan wajib tak panggil wirid. Seperti semayang semua 5 waktu sehari semalam, itu tidak panggil wirid, kerana itu amalan yang sudah diwajibkan. Amalan yang dimasukkan amalan sunat, yakni wirid adalah amalan yang dilakukan secara berterusan dengan ditetapkan masanya dan kadar dia. Okey, baik. Bagi orang yang tidak ada wirid, tidak ada amal, boleh ambil buku aurat yang ustaz bagi itu, boleh dapatkan, amalkan dia. Baca lepas subuh wirdul latif, lepas zuhur hizib nas, lepas asar hizib bahar, lepas maghrib rati hadab rati atas, lepas isya baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim hizib Nawawi contohnya. Ambil amalan-amalan yang kita boleh lakukan, dan dikatakan bahawa orang itu tetapkan masa. Dia tetapkan masa. Seperti apa? Seperti sama ada dia kata, saya setiap hari lepas subuh saya akan baca wirdul latif. Maka dia amal setiap hari wirdul latif, maka jadi wirid. Tapi kalau dia kata berasa nak amal lah hari ni, esok tak nak baca pula, esok baca wirid lain lah, maka tak jadi wirid. Boleh faham sebab tu dia panggil wirid lepas sembahyang. Apabila amalan itu dilakukan secara berterusan, dia panggil wirid. Lepas sembahyang. Kenapa dia panggil wirid lepas sembahyang? Kerana lepas sembahyang kita sentiasa berterusan baca amalan itu. Allahumma antas salam wa minkas salam contohnya. Allahumma ajirna minan nar contohnya. Jadi itu dipanggil wirid. Wirid ini yang dilakukan secara berterusan dan tetapkan masa, tetapkan kadar dia. Macam mana tetapkan masa? Tetapkan masa ini seperti pagi nak baca apa, pagi nak baca apa, petang nak baca apa, kita tetapkan. Untuk pengetahuan apa yang biasanya dalam amalan kita, untuk kita sama-sama saja kongsi, biasanya pagi baca Yasin. Biasanya kalau petang atau malam, biasa petang kita akan baca itu adalah Waqiah, ni Al-Quran. Malam kita baca Al-Mulk sebagai contoh. Lepas tu bila dia amal setiap hari, maka dia jadi wirid. Menjadi wirid kepada kita.
Maka wirid ini bila kita amalkan wirid itu kita kata tetapkan, jangan tidak tetap. Lalu ulama mengatakan sesiapa yang tidak menetapkannya ia tidak dipanggil wirid. Dia kena tetapkan. Lepas pagi nak baca apa, zuhur nak baca apa. Jadi ustaz susun tu untuk antum semua yang dengar kuliah ustaz, boleh dapatkan, lepas tu amalkan. Dah macam mana wirid ustaz? Banyak dadang saya. Baik. Maka kata ulama apabila sesuatu wirid itu kamu mau mengambilnya, satu wirid yang kamu mau mengambilnya, hendaklah kamu melakukan mengikut kemampuan kamu. Mengikut kemampuan kamu dan buatlah secara berterusan. Okey, baik. Contohnya buku wirid yang ustaz bagi tadi, bukan tadi, hari itulah. Siapa yang dapat itu, mungkin kita tak mampu nak amal semua. Kadang-kadang ustaz pun tak boleh nak amal lepas maghrib. Bila roti atas dengan roti hadat dengan roti atas. Kenapa tak boleh nak amal? Sebab lepas maghrib kita berkuliah. Tetapi kita tak tinggalkan. Kalau tak boleh baca wiridul latih contohnya, bacalah hizib nas. Kalau tak boleh hizib nas, bacalah hizib bahas sebagai contoh. Siapa yang ambil beli tu bermakna ustaz izinlah untuk mengamalkannya. Okey, baik. Maka wirid ini adalah sesuatu amalan yang kita lakukan secara berterusan dan kita tetapkan masa. Maka seandainya para jamaah sekalian menetapkan setiap hari lepas maghrib akan duduk majlis ilmu, maka setiap hari lepas maghrib kita duduk majlis ilmu, maka kata ulama jadi wirid. Maknanya jadi wirid katanya. Ataupun setiap hari saya nak baca Quran 1 juzuk sehari, maka bila dibaca setiap hari jadi wirid katanya. Maknanya. Ataupun kita nak baca zikir-zikir khusus, maka jadi wirid. Siapa yang sudah sampai itu amalkan insya-Allah. Ataupun tafakur setiap malam saya nak tafakur, maka jadi wirid. Berdengkur tak jadi wirid, itu bukan amalan sunat contohnya. Jadi amalan ini mesti amalan sunat yang kita lakukan. Maka demikianlah yang dikatakan. Dan bagaimana ustaz saya jadi amalannya apa? Amalan saya setiap hari saya akan masuk duit dalam tabung masjid. Setiap hari berterusan, maka jadi dia wirid. Yang dimasukkan di sini maknanya buku tu ada lagi, boleh dapatkan pada nombor PA ustaz dapatkan insya-Allah. Maka kena faham maknanya kita kena buat ikut kemampuan. Jadi apa yang ustaz bagi tu bukan kalau mampu semua, tapi kita sudah ada kurang-kurang amalan subuhnya ini, lepas zuhurnya ini, lepas asarnya ini, maghribnya ini, isyak-nya ini. Dan kalau siapa dapat amalkan tu, maknanya maka itu dipanggil orang itu dalam ada wirid. Adapun bila sudah amal wirid itu bermakna kamu berada dalam kebaikan. Maka kita melihat orang ada amal wirid, dia sudah ada amal aurat, dia wirid dia itu yang dimasukkan pada matan ini secara umum. Tak kiralah majlis ilmu ke, tapi adalah amalan yang dilakukan secara berterusan itu. Jadi bila dilakukan secara berterusan, maka menjadi wirid, orang itu dikira ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tak payah, saya sudah berwirid tapi tak ada kesan. Itu terserah kepada Allah. Kalau tidak ada kesan lagi tu, kita kena perbaiki dari segi adab dan seumpamanya. Okey, baik. Itu tentang mengenai wirid tadi. Kalaulah kenapa kita tidak boleh memandang rendah dia, kerana dia masih lagi ada aurat. Bermakna sesiapa yang ada aurat, ada wirid, bermakna dia itu duduk dalam kebaikan. Bila duduk dalam kebaikan, jangan kamu memandang rendah. Tak boleh pandang rendah orang yang pergi masjid, tak boleh pandang rendah orang yang pergi belajar, tak boleh pandang rendah orang yang baca Quran. Walaupun dia tak boleh baca Quran, mulai dibaca semua setiap hari, dia belajar Quran, tak boleh memandang rendah.
Kerana apa? Selagi mana orang itu melakukan ketaatan, dia duduk dalam kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Kalau Allah tak suka pada dia, tak beri kebaikan, dia tak mampu, dia tak akan buat ketaatan itu. Maka bila kita tengok dia ada amalan, maka tidak boleh memandang rendah kepada orang yang melakukan ketaatan. Bermula, segala hamba Allah yang yang khusus itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, orang yang mukarrab. Tadi dia kata dah dia, orang yang mukarrabin. Dan yang kedua, segala orang yang abrar, orang yang melakukan kebaikan. Maka segala orang yang mukarrab itu, mereka itulah yang telah diambil mereka itu daripada bahagian nafsu mereka itu. Maka orang yang mukarrab, ya orang panggil mukarrabin lah, orang yang Allah telah ambil bahagian nafsunya. Apa maksud ambil bahagian nafsunya? Maksudnya Allah Ta'ala telah menjaga nafsunya daripada kejahatan. Ini orang yang mukarrabin. Allah sudah jaga, pelihara dia. Dan dikatakan dan daripada iradat mereka itu, dan daripada kehendak dia, kehendak yang mengikuti nafsu, Allah jaga dia, terpelihara. Dan mengerjakan mereka itu di dalam mendirikan segala hak Tuhan, sehingga orang mukarrabin ini segala gerak kerjanya diam dan bergerak, ataupun segala amalnya itu dia melaksanakan hak-hak Allah, perintah-perintah Allah pada jalan ubudiyah, iaitu jalan ubudiyah. Kalau ibadah dengan ubudiyah berbeza. Ibadah orang yang belum lagi istiqamah dalam ibadat. Tetapi ubudiyah orang yang sudah istiqamah di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia beribadat untuk menuntut keredaan Allah. Dia beribadat untuk Allah, tidak ada lagi untuk mencari pujian manusia. Kerana pujian manusia itu nafsu. Sama ada dia beribadat sembahyang, ataupun dia berzikir, ataupun dia mengajar, tak ada. Dia tak ada fikir makhluk, nak makhluk puji dia, nak suruh orang bagi apa-apa pada dia, tidak ada. Dia hanya mencari redha Allah. Maka sekalian mereka itulah orang yang arif, orang yang begitu arif dengan Allah, mengenal Allah, dan orang yang kasih akan Allah Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia orang yang dipanggil mukarrabin. Orang yang mukarrabin ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi bila sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka dikatakan bahawa dia ini sentiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, dan Allah pelihara dia, dan dia dijaga akan nafsunya tadi. Dan orang yang mukarrabin ini, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kepada dia, maknanya taufik dan hidayah dengan sebab-sebab tertentu. Maknanya. Jadi ada satu cerita kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim di Adham ini dikatakan beliau ni seorang raja sebenarnya. Pada satu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu. Jadi sedang berburu tadi dia dengar satu suara dia dengar. Dia kata, "Wahai Ibrahim, apakah kamu ini dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk ini? Adakah Allah jadikan kamu untuk berburu binatang? Ataukah adakah Allah Ta'ala perintah kamu ni, Allah Ta'ala hidupkan kamu, Allah perintahkan kamu berburu binatang?" Ia mari suara dia terdengar. "Hei Ibrahim bin Adham, adakah Allah menciptakan kamu supaya kamu ini menjadi seorang yang berburu binatang, pemburu binatang? Adakah Allah perintahkan kamu berburu binatang?" Jadi dia mendengar satu suara. Kamu ini tidaklah dijadikan dengan tujuan untuk menjadi pemburu binatang. Dia pun terfikir-fikir, suara apa ini? Tidak lama kemudian, dia dengar lagi suara. Dengar lagi suara. Dikatakan baru suara halus datang. Dia dengar lagi, dia kata, "Demi Allah, kamu dijadikan Allah bukan untuk ini. Kamu dijadikan Allah dan kamu tidak diperintahkan untuk ini." Tadi bunyi suara soal.
ya Ibrahim bin Adham, adakah Allah jadikan kamu untuk berburu binatang? Adakah Allah perintah kamu berburu binatang? Dia dengar suara halus saja, dia je dengar. Kemudian dengar lagi suara beri jawapan, hai Ibrahim bin Adham, sesungguhnya Allah, demi Allah, Allah jadikan kamu bukan untuk berburu binatang, katanya. Dan Allah tidak perintahkan ini. Jadi setelah dia dengar daripada itu, akhirnya apa? Dikatakan bahawa setelah mendengar suara ini, Ibrahim bin Adham turun daripada kuda dia. Dan secara kebetulan dia melihat seorang gembala. Seorang gembala tadi. Maka dengan serta-merta Ibrahim bin Adham ini membuka baju. Baju dia baju raja. Seorang raja. Memang baju yang indah. Maknanya seorang yang membuka baju dia tadi, baju kebesarannya, yang mana dia ini seorang raja. Lalu beliau Ibrahim bin Adham panggil gembala tadi yang nampak. Kemudian dikatakan beliau memanggil penggembala tadi. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, mari sini baju kamu. Maknanya, dan dia pun lepas baju kebesaran tadi. Dia kata mari sini. Dia panggil gembala kambing, mari sini, aku nak bajumu. Baju gembala kambing. Dia raja. Raja takkan baju pakai baju biasa, biasa-biasa. Dia kata, wahai gembala kambing, bajumu bagi kat aku. Dan raja ni Ibrahim bin Adham beri baju ke gembala kambing tadi. Maknanya tadi. Lalu lepas daripada itu dia beri kepada gembala tadi. Bukan saja dia beri baju, dengan kuda-kuda dia bagi. Ambillah kamu. Dengan kuda. Lepas daripada itu, Ibrahim bin Adham pun masuklah daripada satu kampung kepada satu kampung, satu daerah pada satu daerah. Akhirnya jalan Ibrahim bin Adham sampai dekat Mekah. Sampai di Mekah. Ni kisah Ibrahim bin Adham. Lalu bila dekat Mekah tadi, dia jumpa ulama-ulama. Siapa yang dia jumpa? Ibrahim bin Adham telah jumpa Sufyanus Tsauri dan dia jumpa Fudail ibnu Iyad. Maka dikatakan bahawa akhirnya bila dia jumpa di sana, dia pun belajarlah. Belajar saja. Diringkaskan cerita, akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi wali Allah. Sebab itu dikatakan bahawa kenapa kita tidak boleh memandang rendah kepada orang yang ahli ibadat. Itu ahli ibadat. Kerana sesungguhnya orang yang melakukan ibadat ini, dia duduk dalam kebaikan. Bila duduk dalam kebaikan, maknanya satu hari nanti bila Allah nak angkat makam dia, Allah Ta'ala jadikan dia, Allah Ta'ala boleh bagi hidayat kepada dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala temukan dia dengan seorang wali Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala temukan dengan seorang guru yang soleh. Ataupun Allah Ta'ala temukan dia kawan yang baik, menyebabkan dia jadi berubah. Berubah menjadi orang yang soleh. Jadi ingat, kita selagi mana Allah beri kita suka belajar, selagi mana Allah Ta'ala suka beri kita suka melakukan kebaikan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ada kebaikan, kita kena bersyukur Allah Ta'ala beri kita dalam keadaan macam itu. Maka orang yang dekat dengan Allah ni, satu dia panggil orang muqarrabin, dan satu lagi dipanggil orang yang abrar. Maka dikatakan lagi dan segala orang yang abrar itu, iaitu segala orang yang lagi tinggal serta bahagian nafsu. Ada lagi bahagian nafsu orang abrar ni. Ada lagi tinggal bahagian nafsu dia. Mungkin dia masih fikir lagi bab dunia dan iradat mereka dan kehendak mereka tadi, dan mendatangkan mereka dalam segala amal. Namun dia ini masih lagi mengerjakan amal dan taat. Jadi kita macam kita kadang kita cari duit, kita bekerja, maknanya, tapi kita kena masukkan golongan abrar, mana orang yang melakukan kebaikan namun tak tinggal ibadat, supaya dibalas mereka itu atasnya dengan meninggalkan segala darjat, meninggikan segala darjat di dalam segala kebajikan. Dia tetap terus melakukan ketaatan
sehingga Allah Ta'ala meninggikan derajatnya, dan mereka itulah orang yang zahid lagi abid, itulah orang yang zahid lagi abid, orang yang zuhud lagi ahli ibadat. Lalu dikatakan zuhud ini dapat dicapai dengan 3. Apa dia zuhud ini? Apa dia? Dia kata dengan 3. Aku lihat kubur, yang di antaranya dikata zuhud ini dicapai. Yang pertama dengan mengingatkan kematian. Kalau kita datang mengingatkan kematian, insya-Allah siapa yang berjaya mendatangkan hatinya ingat kepada mati, maka dalam keadaan macam itu akan membawa kepada zuhud dia. Yang kedua, memendekkan amal. Jangan memendekkan angan. Memendekkan angan-angan. Jangan duk panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni, berpanjang angan-angan seperti tahun depan aku nak buat gini, besok aku nak buat gini, nanti satu hari aku nak beli rumah, satu hari nanti. Jangan panjang angan-angan. Yang kedua, pendekkan angan-angan kamu. Pendekkan angan-angan maknanya apa? Maknanya memikirkan amal. Jangan kita memikirkan kehidupan besok hari, mikirkan amal hari ini. Maka yang pertama, nak dapatkan zuhud ini, ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Yang kedua, pendekkan angan-angan, jangan panjang angan-angan. Maknanya. Dan yang ketiga, ingat kepada hisab. Ingat kepada hisab. Apa makna hisab? Yakni dikatakan bahawa ingat kepada hisab itu, kalau kita berangan-angan nak banyak ni, nak harta banyak, nak rumah banyak, nak kenderaan banyak, nanti banyak hisab kita dekat negeri akhirat. Maka zuhud itu dikatakan bahawa hendaklah seseorang itu merasa cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang ada, dalam keadaan yang sama, tidak berangan-angan dengan sesuatu yang tiada. Kita tak payah berangan-angan. Dan yang ketiga, membelanjakan pada jalan Allah yang lebih daripada apa yang ada, apa yang kita, yang keperluan kita. Bila dapat lebih, kita belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, dan tiap-tiap seorang daripada mereka itu, orang yang muqarrabin dengan orang yang abrar tadi, dikurniakan di dalam makamnya, dalam kedudukannya yang dikehendaki daripada mereka itu, akan mendirikan pada segala makam mereka itu atas bersalah-salahan. Maka apabila engkau lihat seorang hamba telah mendirikan Allah Ta'ala akan dia di dalam segala amal kebajikan, amal kebajikan dan taat yang zahir, dan mengekalkan segala aurat yang berturut-turut, dan ditolong di dalam demikian itu dengan tolong Allah, pertolongan Allah, dan dimudahkannya, maka demikian itu daripada ikhtiar, yakni pilihan Allah Ta'ala baginya. Maka jangan engkau hinakan yang demikian itu, jangan kamu pandang rendah, kerana tiada engkau lihat atas alamat segala orang yang arif. Baik, dikatakan apabila kamu tengok pada seseorang tadi, Allah Ta'ala beri pada seorang tadi mengikut makam. Ada orang yang mencapai muqarrabin, ada orang yang mencapai abrar, orang yang melakukan kebaikan, ataupun orang yang Allah kekalkan dia duduk dalam wirid. Allah Ta'ala kekalkan dia duduk dalam satu amalan. Kemudian kamu pun tengok dia ini pelbagai-bagailah Allah Ta'ala beri. Orang yang muqarrabin banyak lagi pemberian Allah. Lalu Allah Ta'ala bagi dia pertolongan. Apa pertolongan? Allah bagi dia kekal dia boleh. Maknanya ada seorang daripada kita ni, ada satu orang dia amal. Dia amal apa? Waktu pagi infak. Infak dah banyak, RM50 saja seminggu sekali. Tak apa, seminggu sekali. Ataupun dia pun selalu Allah Ta'ala kekalkan dia satu amalan. Amalan yang dikekalkan dia buat tadi. Jadi bila dia kekal, contoh apa ni, dia kekalkan zikir, istighfar 100 saja sehari.
ataupun selawat 100, ataupun la ilaha illallah 100, ataupun dia baca Quran 1 juzuk sehari, dia boleh amal baca Quran. Contoh saja. Berterusan dia melakukan amal tadi. Bila dia berterusan melakukan amal taat tadi, maknanya lalulah dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala beri dia ni boleh kekal. Dan Allah Ta'ala beri pertolongan yang lain, seperti dia ni murah rezeki dan seumpamanya. Allah Ta'ala beri. Tapi dia tak ada lagi tanda. Dia tidak ada tanda dia ni orang yang arif billah. Kerana tanda, antara tanda orang yang arif billah ni, orang yang arif billah ni tanda, apa dia tanda dia? Yang pertama, tanda, banyak tanda dia, tapi Ustaz bagi sebahagian saja. Tanda orang yang arif billah ini adalah Allah jadikan dia ini hatinya sentiasa berzikir. Ini tanda orang arif billah. Hatinya sentiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang arif billah, dia berjaya menjaga nafsunya tadi. Menjaga nafsunya sehingga terpelihara segala anggota, baik matanya, lidahnya, telinganya, tangan dan seumpamanya. Ini tanda. Kemudian tanda orang arif billah ini, dia adalah orang yang membenci maksiat. Dia tak mampu nak buat maksiat. Ini tanda orang yang arif billah. Yang keempat, hatinya sentiasa tenang. Mana dia bukan jenis orang yang tergopoh-gapah. Dalam keadaan tenang saja. Tenang macam mana? Tenang maksudnya begini. Apabila Allah memberi musibah, dia sabar. Dia tidak keluh kesah. Dan apabila Allah memberi nikmat, dia bersyukur. Dia tidak berbangga-bangga. Tenang saja. Ini sifat wali Allah, orang yang arif billah. Ini antara tanda-tanda dia. Dan tanda-tanda itu tidak ada kepada orang yang sudah wirid. Orang itu sudah wirid tapi tanda itu tak ada pada dia. Seperti apa? Dia wirid, ulang alik pergi wiridnya itu, dia wiridnya majlis ilmu ataupun wiridnya baca Quran. Walaupun dia sudah baca Quran, walaupun dia majlis ilmu, walaupun dia zikir, tapi dia tak boleh nak jaga anggota dia. Anggota dia tak boleh jaga. Dia tak sifat sebagai orang yang arif billah tu tak ada. Tapi mayang tak tinggal, mayang sunat, baca Quran, majlis ilmu tak tinggal, maknanya. Jadi bila kamu melihat tanda-tanda arif billah tidak ada pada dia, tetapi Allah kekalkan dia dalam bab ibadat wirid tadi. Yang suka infak, yang suka ngaji, yang suka zikir. Tetapi tanda dia ini seorang arif billah tak ada. Tak sampai lagi makam pada arif billah. Maknanya, maka jangan kamu memandang rendah pada dia. Jangan pandang rendah. Kerana apa? Kerana dia masih lagi duduk dalam kebaikan. Maka bila itu kan dikatakan bahawa kalau orang itu selagi mana dia ada wirid dia, insya-Allah dia akan mudah dapat kebajikan. Maknanya teruskan, para jemaah teruskan. Saya zikir dah Ustaz, tapi saya tak boleh nak jaga telinga. Saya baca Quran dah, saya tidak boleh jaga mata. Saya ini kuliah ilmu, saya gila mau Ustaz, tapi saya tak boleh nak jaga lidah saya. Maknanya, walaupun kita tak mampu lagi, tanda-tanda menjadi orang soleh betul tak mampu lagi, teruskan kita dengan wirid tadi. Teruskan kita dengan aurat tadi. Kenapa kena terus pada aurat tadi? Sebab kata Imam Abdullah Al-Haddad, mengatakan wirid itu, wirid yang kamu kekalkan itu. Ingat wirid itu kita faham selama ni zikir dah. Maka Ustaz nak luahkan skop wirid tadi, bukan sekadar zikir para jemaah, bukan sekadar zikir. Wirid ini adalah amalan yang dilakukan secara berterusan. Tapi amalan sunat yang baik, yang dilakukan berterusan, ditetapkan masa ataupun ditetapkan maknanya, ditetapkan kadar dia. Maknanya dia kata
Orang aribillah itu memang Allah paku hati dia dengan Allah hingga dia tidak ada nafsu nak buat maksiat kan. Dia bukan tidak ada nafsu, nafsu tu ada. Tetapi Allah menjaga dia. Nafsu tetap ada, tetapi Allah memelihara dia. Allah pelihara dia sehingga hati dia ni sudah takluk. Nafsu dia tunggang. Dia yang menunggang nafsu, bukan nafsu tunggang dia. Okey, baik. Bila seorang itu sudah ada wirid yang tertentu, ingat kata Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan wirid mempunyai pengaruh yang besar kepada hati. Wirid ada pengaruh yang besar pada hati kita. Wirid saya adalah setiap hari saya infak. Wirid saya setiap hari adalah saya baca Quran. Wirid saya setiap hari saya mesti dengar majlis ilmu. Wirid saya setiap hari mesti saya baca ratib. Wirid saya setiap hari mesti saya bertafakur. Itu semua wirid-wirid, kata Imam Abdul Al-Haddad, wirid mempunyai pengaruh yang besar kepada hati. Pengaruh yang besar kepada hati dan pengaruh juga kepada menjaga anggota. Ramai orang yang keji, orang yang beribadat tapi perangai masih tidak baik. Dalam mata kita tidak boleh mengeji orang yang buat ibadat. Maknanya. Maka ingat kata Imam Abdullah Al-Haddad, dia akan ada pengaruh dalam hati kita. Teruskan setiap hari wirid kita, wirid. Wirid Quran, wirid ilmu, wirid zikir, wirid tafakur. Teruskan. Lama diberi kesan pada hati. Lama beri kesan kepada anggota. Akhirnya hati ingat Allah, anggota boleh tinggal maksiat. Mesti ada wirid. Tapi kalau tak ada wirid langsung, kalau tidak ada wirid langsung, kata Abdul Rahman As-Saqaf. Kata Abdul Rahman As-Saqaf, apa dia? Man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Ni bahasa Arab. Man la lahu wirdun fahuwa kirdun wa man la lahu adabu fahuwa dubun. Apa maknanya? Man la lahu wirdun, siapa yang tidak ada wirid. Wirdun ni wirid, fahuwa kirdun adalah kera. Kata Imam tu, bagaikan kera yang tidak ada wirid. Mesti kena ada wirid setiap hari. Wa man lallahu adabu, siapa yang tidak ada adab fahuwa dubu. Dubu ni serigala, maka dia bagaikan serigala. Orang yang tidak ada wirid bagaikan kera, orang yang tiada adab bagaikan serigala. Ini kata Habib Abdul Rahman Al-Haddad, Abdul Rahman As-Saqaf. Kata Imam Abdul Al-Haddad, wirid mempunyai pengaruh yang besar kepada hati dan pengaruh kepada menjaga anggota daripada maksiat. Maknanya, maka dikatakan di sini bahawa seseorang tadi kena ada wirid-wirid yang tertentu untuk dia jadi orang abrar. Lepas jadi orang abrar, nanti jadi orang muqarrabin, insya-Allah. Baik, kita tengok. Maka dikatakan bahawa dan tiada kebajikan segala orang kasih daripada sangat kasihnya, daripada segala kurniaan yang dikasih mereka itu, dan beroleh kesukaan dan petunjuk antara kekasih mereka itu. Dikatakan bahawa jangan engkau hina yang demikian itu. Jangan kamu memandang rendah, hina orang. Maknanya hina orang yang orang ahli taat. Di sini kita faham selagi mana orang tu ahli taat, jangan hina dia. Jangan hina dia. Dan macam mana ustaz, orang ni gini. Tak apa, setiap manusia tu ada kelemahan dia. Kelemahan dia. Maka kerana tiada engkau lihat atas alamat orang yang arif, mungkin dia tak jadi tak ada tanda dia orang arif billah. Daripada meninggalkan ikhtiar, meninggalkan pilihannya, dan lepas daripada segala nafsu, dia masih lagi, maknanya tak lepas lagi dengan nafsu. Duduk dengan nafsu, jangan hina dia walaupun dia duduk dengan nafsu, dan segala iradatnya masih lagi duduk dalam kehendak dia, tak ikut dalam kehendak Allah, hidup kehendak nafsu lagi, dan tiada kebajikan segala orang yang kasih daripada sangat kasih. Jadi dikatakan bahawa pada segala kurniaan yang dikasih mereka itu, walaupun kamu tengok
bagaikan dia ni tidak ada kebajikan ataupun tidak ada pertambahan kebaikan ataupun orang-orang yang dikasihi tidak mengasihi dia contohnya. Maka ataupun kamu tengok dia tak ada lah tanda-tanda yang dia jadi wali Allah lah, senang, tidak ada tanda. Dan beroleh kesukaan dan petunjuk antara kasih mereka, ataupun dia tidak ada masih lagi petunjuk untuk menjadi kekasih Allah. Tetapi bila dia ada wirid, kamu tidak boleh lagi mencela dia. Mencela dia. Yalah, kadang-kadang begitulah sifat kita kan. Maknanya kita tidak boleh mencela orang. Kerana apa? Kerana selagi mana dia melakukan kebaikan, maka ada kebaikan pada dirinya. Selagi mana dia melakukan kebaikan, maka dikatakan bahawa maka jikalau tiada wirid dikeluarkan ilahi atasnya, nascaya tiada berdirilah ia atas amalnya. Sebab tu kalaulah dia tidak ada pemberian Allah, nascaya dia tidak boleh beramal wirid tadi. Tiada berdiri atas ia amal. Bermakna walaupun begitu dia ada lagi pertolongan Allah. Dia ada lagi pertolongan Allah, yakni Allah kekalkan dia wirid. Maka wirid ini, amalan wirid, ingat Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Maknanya berterusan walaupun sedikit. Betul ke saya dengar kalau ada niat nak belajar makrifat tapi tak sempat belajar sebelum mati, kalau dia mati Allah hantar malaikat ajar dia dalam kubur. Ya, ada pendapat begitu. Ada pendapat mengatakan bahawa kalau orang tu belajar makrifat dengan guru yang benar, dan dia cuba beramal tetapi tak mencapai makrifat, maka Allah Ta'ala hantar malaikat. Ini ada di dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani. Boleh baca, boleh rujuk dalam kitab itu. Maknanya apapun yang paling penting, kita kena minta pertolongan Allah Ta'ala dalam melakukan amal. Dah kalau kita tengok dia ada kebaikan, kita kena cela dia, tak perlu cela dia. Tak boleh cela dia. Dah contohnya jangan marah. Dah dia ini pahaman lain Ustaz. Pahaman dia begini-gini, dia pun kata-kata walaupun dia pahaman lain, dia sedikit ada kebaikan menyingkup pandangan tasawuf. Ini tasawuf lah. Mungkin orang tak setuju dengan Ustaz, tak apalah. Ini pandangan tasawuf. Contohnya orang ini pandangan lain. Senang faham, Wahabi lah contohnya. Maknanya jadi dikatakan bahawa pandangan dia lain. Dia ada benda yang dia, tetapi di sebalik ada kebaikan-kebaikan dia. Maka jawapan dia, perlu kita cela dia, bukan cela dia, bahkan doa ke dia untuk mendapat kebaikan. Ini pandangan tasawuf. Doakan orang yang selagi mana kita tengok dia ada ketaatan, dia buat kebaikan, kita doakan dia supaya dia mendapat kebaikan. Sebab itu dikatakan bahawa berkata Syekh Abu Hasan Syazili, kalaulah dibuka hijab pada melihat cahaya orang mukmin yang derhaka kepada Allah. Setiap orang yang buat maksiat bukan dia buat maksiat 100%, betul tak? Maknanya dia buat maksiat, kita pun buat maksiat. Maknanya tetapi adakah dia ini kalau dia buat maksiat tak ada kebaikan langsung? Ada kebaikan-kebaikan. Kata Syekh Abu Hasan Syazili, kalaulah dibuka hijab pada melihat cahaya orang mukmin yang derhaka pada Allah. Ada dia ni ahli maksiat tapi dia ada buat kebaikan, ada cahaya. Baiklah. Contohnya apa? Dia sembahyang 5 waktu tak tinggal. Sembahyang 5 waktu tak tinggal contohnya. Tetapi dalam waktu yang sama dia tak boleh jaga lidah, ataupun dia tak boleh jaga mata, ataupun dia tak boleh jaga telinga, ataupun umpamanya. Tetapi sembahyang 5 waktu yang dia jaga itu tetap ada cahaya. Kata Syekh Abu Hasan Syadili, dia ahli maksiat itu, kalau Allah buka hijab cahaya yang dia buat tadi, maknanya melihat cahaya seorang mukmin yang derhaka kepada Allah Ta'ala, cahaya yang akan penuh langit dan bumi. Maknanya sebab apa? Jangan remehkan ketaatan kepada Allah. Jangan remehkan. Kan kita kata semayang saja je. Semayang kata. Tapi duk kata korang saja je semayang. Maknanya dah kita tengok dia
dia jahat. Sebab apa? Sebab dia semayang tak boleh nak semayang duk kata korang. Bermakna kita tengok dia semayang, dia tak boleh jaga lidah. Dan yang kita kata tu kita jaga lidah tak? Maknanya. Maka dikatakan bahawa baik selagi mana dia ada ketaatan, kata Syekh Abu Hasan Syazili, maka apabila sahaja dibuka cahaya orang yang ahli maksiat, cahaya dia pun memenuhi langit dengan bumi. Itu tak termasuk lagi orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah Ta'ala lagi. Maka kata Syekh Abu Hasan Syazili, muliakanlah orang yang beriman walaupun mereka derhaka dan berdosa. Itulah tasawuf. Itulah kitab hikam yang kita belajar. Muliakanlah orang yang beriman walaupun dia berdosa, walaupun dia derhaka. Maknanya itulah maknanya dalam kitab ini memberitahu, dikatakan bahawa sehingga ada kata-kata yang mengatakan sejahat-jahat orang yang beriman adalah mulia di sisi Allah selagi mana ada ketaatan. Ya, dia jahat, dia buat gini-gini, tapi mulia di sisi Allah selagi mana ada ketaatan yang dia masih lakukan. Maknanya dan dikatakan sejahat-jahat orang kafir itu adalah buruk di sisi Allah. Sebaik-baik orang kafir itu adalah buruk di sisi Allah. Maknanya, maka demikianlah tasawuf ini dia mendamaikan orang, membawa kebaikan. Lalu dikatakan bahawa dikatakan bahawa ini pendapat Sayyidina Umar Al-Khattab, mengatakan benteng buat orang mukmin daripada syaitan. Benteng orang mukmin daripada syaitan ada 3, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa dia? Yang pertama, masjid. Masjid. Apa maksud masjid? Yakni orang mukmin yang berulang alik ke masjid itu, dia ada benteng. Benteng daripada syaitan. Syaitan marah sangat kalau orang pergi masjid. Orang pergi masjid, ulang alik ke masjid. Benteng orang mukmin ini ada 3. Yang pertama, masjid. Apa maksud masjid? Masjid adalah orang itu sentiasa ulang alik ke masjid. Itu jadi benteng dirinya. Bermakna apa? Bermakna selagi mana orang itu ulang alik masjid, dia ada kebaikan di sisi Allah. Maknanya. Lepas tu orang tanya, ustaz, mana pandangan ustaz ni? Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, kata dia. Jangan duk kutuk orang, dia ada kebaikan, begitu saja. Dia ada kebaikan di sisi Allah. Maknanya. Yang kedua, benteng orang mukmin itu. Benteng orang mukmin yang kedua adalah zikir. Adalah zikir kepada Allah, benteng. Benteng maknanya kubu orang mukmin daripada syaitan. Yang pertama, masjid, ulang alik masjid. Yang kedua adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, benteng orang mukmin itu adalah Al-Quran. Maka 3 benteng ini, 3 amalan ini adalah benteng daripada syaitan. Syaitan ada 3. Yang pertama, masjid, yakni ulang alik masjid. Yang kedua, zikir. Yang ketiga, baca Quran. Selagi mana 3 orang ini, 3 perkara ini dilakukan atas 1 orang tadi, yakni pergi masjid, ulang alik masjid, kemudian dia ada zikir, dan juga dia ada baca Quran, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pertolongan bagi dia, dia ada kebaikan. Itu maknanya. Kenapa masjid? Kerana masjid itu tempat ibadat. Tempat ibadat kepada Allah Ta'ala. Kenapa zikir? Zikir ini sebagai ibadat yang berterusan. Bangun, duduk, pergi mana-mana boleh. Maknanya. Kenapa baca Quran? Baca Quran kerana baca Quran itu adalah wahyu daripada Allah. Maknanya cahaya yang besar datang direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 amalan ini merupakan amalan yang besar sebagai benteng. Bermakna apa? Bermakna para jamaah, selagi mana orang pergi masjid surau, selagi mana orang berzikir, selagi mana orang baca Quran, orang itu ada kebaikan. Oleh kerana itu jangan kurang. Kurang benteng dia jadi benteng dia tadi maknanya mudah dimasuki. Bila dia pergi rajin pergi masjid,
Rajin baca Quran tapi tak ada zikir, tak boleh. Rajin berzikir, rajin pergi masjid, tak rajin baca Quran, tak boleh juga. Dia kena 3. Dia ada 3 benteng tu. Gitulah gambarannya untuk menjadi orang yang benar-benar beriman di sisi Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya nascaya tiada diberi atasnya amal dan juga waridnya, iaitu tiada keluar ia daripada daerah tolongnya dan juga haitah ni lingkungan peliharaan Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh hina dia. Sebab apa? Dia masih lagi duduk dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah Ta'ala dan peliharaan Allah Ta'ala. Maknanya mungkinlah dia telah lari daripada pegangan dia, mungkin dia telah telah rosak dari segi akhlak dia, tetapi ada tak dia punya kebaikan yang dia buat secara benda yang Allah kekalkan? Apa dia maknanya yang Allah Ta'ala kekalkan? Kalau Allah Ta'ala kekalkan dia selalu baca Quran, alhamdulillah. Kalau 2 saja macam mana? 2 boleh tapi benteng tu tak kuat, begitu. Kalau boleh 3, mesti ulang alif, baca Quran, zikir. Selagi mana. Tetapi kalau dia ini tidak ada, ni jaga. Kalau tidak ada aurat pun, jangan tidak ada wirid dalam kehidupan kita. Apa wiridnya? Saya jaga sama Ustaz ni. Saya tak boleh tak semayang. Saya jaga sama Quran, saya baca tiap hari. Bila ada amalan tiap hari kekal sejak saya qamat, itu jadi wirid. Maknanya maka ketahui olehmu wilayah itu dua perkara. Wilayah ni kewalian. Pertama, wilayah umum, dan yang kedua wilayah khusus. Apa makna kewalian? Macam mana orang perempuan, Ustaz, mana mereka solat di rumah, maka dia solat di rumah pun tidak mengapa, tidak ada masalah. Maknanya tetapi bagi tahu, kalaulah suaminya pergi ke masjid, dia tetap dapat pahala sebagaimana dia pergi ke masjid. Bila suami dia pergi masjid, dia duduk di rumah, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Baik, kita tengok. Dikatakan bahawa wilayah kewalian ataupun kecintaan Allah, Allah kasih kepada dia, satu dipanggil umum, satu dipanggil khusus. Maka yang pertama itu bagi segala orang yang mujahadah, orang yang lawan hawa nafsu, dan juga orang yang berkhidmat, orang yang beramal. Dan yang kedua itu segala orang yang mahabbah. Orang mahabbah ni orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga orang yang apa ni, minnah, dan kepada inilah diisyaratkan mu'alif dengan katanya. Ini nak masuk pada matan yang lain dah. Hanya nak bagi tahu bahawa akan datang kita akan bicara mengenai kewalian Allah. Kewalian ini hanya kita nak memberitahu bahawa selagi mana orang itu ada kebaikan, selagi itulah maknanya insya-Allah. Maknanya orang itu, selagi mana orang itu ada wirid yang dikekalkan, selagi itulah orang itu ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting apa? Kita kena cari istiqamah di dalam amal. Maka untuk mendapat istiqamah di dalam amal, yang pertama, pilih wirid yang ringan untuk amal. Pilih wirid yang ringan untuk amal. Contohnya apa? Contohnya maknanya bagaimana wanita yang tidak ada suami, Ustaz? Maknanya baik, kalau dia duduk di rumah, bagi wanita afdal sembahyang di rumah. Selagi mana dia ini beribadat di dalam rumahnya, maka dia termasuk orang yang mendapat benteng. Bentengnya beribadat kepada Allah. Bagi orang lelaki, yang masjid itu bagi orang lelaki. Maknanya kata kena kahwin dah. Yelah, betul dah tu. Okey, baik. Maka dikatakan bahawa apabila seseorang tadi dia ini nak jalan kepada Allah, yang pertama, para jamaah, yang pertama kita kena ada wirid. Pilih satu wirid yang ringan untuk kita amalkan. Dan bila kita pilih satu wirid, kita istiqamahkan. Walaupun hanya 2 rakaat. Saya tak boleh tiap hari saya akan buat juga. Saya tak boleh tinggal tiap hari kena buat. Apa dia? Duha 2 rakaat. Tak apa.
istiqamahkan ni. Allah lebih kasih orang itu istiqamah amal walau sedikit daripada orang banyak amal tapi tidak istiqamah. Jadi ustaz cadang saja. Apa dia? Cadang saja. Baru nak khabar ada dah orang tulis. Cadang saja selawat 100 hari. Cadang saja. Kalau yang boleh amal di buku wirid tu amal. Ataupun cadangan ustaz, kita infak satu hari RM1. Setiap hari paling kurang RM1 kita keluar dari jalan Allah. Setiap hari. Maknanya paling kurang 7. Tapi paling kurang RM1 lah. Satu minggu RM7 satu hari. Tapi paling kurang. Lepas tu nak tambah RM2, RM5 tu terpulang. Tapi bermakna apa? Istiqamah pada infak setiap hari tu ada. Maka bila Allah kekalkan amalan itu, bermakna kamu duduk dalam kebaikan. Begitu gambaran. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang saleh di sisi Allah Ta'ala. Tu baru satu. Ada wirid yang kekal. Yang kedua, maknanya jangan memandang rendah kepada orang yang ada melakukan amal. Selagi mana dia ada melakukan amal, jangan kita memandang rendah kepada dia. Kemudian yang ketiga maknanya berusahalah sedaya upaya memasukkan diri kita di dalam golongan yang melakukan kebaikan, abrar, yang melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bersyukurlah kepada Allah bila mana Allah mengekalkan kita melakukan kebaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan. Ustaz tidak ada ilmu. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi untuk pengetahuan para jamaah, sesiapa yang mahu ada buku wirid itu, buku aurat, boleh dapatkan di nombor telefon 014-534-4622, ataupun di page ini tengok ada nombor telefon di situ. Kemudian yang kedua, Ustaz nak bagi tahu, sekarang ni kuliah maghrib kadang-kadang kita kuliah di jauh-jauh pada rumah. Jadi kalau jauh daripada rumah, kadang-kadang Ustaz buat kuliah maghrib, buat live. Kalau buat kuliah maghrib live, mungkin kita tak buat lepas isyak. Tapi kalau kuliah kita dekat, kita akan buat lepas isyak sekali, lepas maghrib sekali mungkin. Dan insya-Allah maknanya mungkin setiap Isnin malam Selasa, Rabu malam Khamis, kita akan kuliah ustaz dekat, kita akan teruskan pengajian kitab hikam ini, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Satu lagi, Tuan Guru Ustaz belajar kitab hikam ni dengan Tuan Guru Haji Abdullah. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis baru-baru ini. Maka Ustaz minta kepada semua yang mendengar kuliah malam ini, apa yang Ustaz sampaikan hikam ni ambil daripada guru kita, Tuan Guru Haji Abdullah. Jadi Ustaz minta semua yang mendengar ini kalau boleh bacakan Al-Fatihah kepada Tuan Guru Haji Abdullah yang telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis baru-baru ini. Maknanya hati masih lagi bersedih, namun mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala tempatkan beliau di kalangan orang yang saleh. Jadi Ustaz mohon agar semua sama-sama kita membaca Al-Fatihah, dihadiahkan kepada Tuan Guru Haji Abdullah, almarhum Tuan Guru Haji Abdullah bin Yusuf ataupun bin Syatariah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga ditempatkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Insya-Allah maknanya kalau tidak buat kuliah lepas isyak, kuliah lepas maghrib, insya-Allah kita akan sentiasa berkuliah, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kurang itu daripada kelemahan diri ini. Dan
didoakan agar semua mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Dan ustaz bukanlah orang yang alim dan bukan orang yang soleh. Kalau ada orang-orang yang alim, belajarlah dengan mereka, jagalah adab, dan moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.